Mula? Yeah, all TV stations running. Okay. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia, sihat sejahtera. Bersama dengan saya yang bahagia Tan Sri Datuk Seri Dr. Noor Hisham bin Abdullah, Ketua Pengarah Kesihatan. Sebelum saya mula, Kementerian Kesihatan ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Natal kepada semua penganut agama Kristian, dan kita harap sesiapa yang ingin ziarah pada hari ini, terutamanya ke keluarga-keluarga lain ataupun rumah-rumah kawan-kawan dan sebagainya, bolehlah melakukan ujian RTK antigen kendiri sebelum meneruskan lawatan dan ziarah. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa Institut Penyelidikan Perubatan IMR telah menjalankan ujian PCR genotyping assay ke atas 145 sampel kes positif COVID-19 dalam kalangan pengembara dari 15 hingga 21 Disember 2021 di pintu masuk antarabangsa lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Daripada jumlah ini, 60 sampel menunjukkan berkemungkinan varian Omicron ataupun presumptive positif. Pada 24 Disember, 45 daripada 60 sampel presumptif ini telah disahkan varian Omicron melalui jujukan genom yang dijalankan oleh IMR. Sementara itu, Institute of Health and Community Medicine Universiti Malaysia Sarawak, IHCM Unimas, telah mengesan sebanyak 4 kes varian Omicron. Dengan keputusan terbaru ini, jumlah kumulatif kes yang dikesan varian Omicron di Malaysia adalah sebanyak 62 kes. Dari jumlah ini, 61 kes merupakan jangkitan import dari luar negara, manakala 1 kes lagi masih dalam siasatan yang disyaki berkemungkinan merupakan jangkitan tempatan. Kementerian Kesihatan Malaysia juga ingin memaklumkan 1 kes COVID-19 varian Omicron yang berkemungkinan jangkitan tempatan telah dilaporkan di negeri Sarawak pada 24 Disember. Kes ini merupakan seorang lelaki warga negara China berusia 38 tahun yang bekerja di sebuah syarikat kejuruteraan di Sarawak selama 3 tahun. Kes telah menjalani ujian COVID-19 pada 18 Disember kerana mengalami demam dan batuk sejak 13 Disember. Keputusan sampel didapati positif COVID dan kes telah dimasukkan ke PKRC di bawah Hospital Umum Sarawak pada 20 Disember. Sampel kes telah dihantar ke IHCM Unimas untuk ujian genomic sequencing dan disahkan positif untuk varian Omicron pada 23 Disember. Kes tidak mempunyai sejarah perjalanan ke luar negara dalam tempoh 3 tahun ini. Punca jangkitan masih belum dapat dikenal pasti dan siasatan masih diteruskan oleh pejabat kesihatan bahagian Kuching. Kes juga telah lengkap vaksinasi dan keadaan beliau adalah stabil. Seramai 2 kontak telah dikenal pasti, iaitu seorang pemandu kenderaan dan seorang lagi kontak sosial. Kedua-dua kontak ini telah diberi arahan kuarantin di stesen kuarantin untuk tempoh 14 hari dan keputusan ujian sampel pertama bagi kedua-dua mereka adalah negatif COVID-19. Berikutan risiko penularan varian Omicron di seluruh dunia serta pengesanan kes COVID-19 varian Omicron di Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia bersama agensi-agensi lain telah mengambil tindakan memperkukuhkan kawalan di pintu masuk antarabangsa serta saringan ke atas golongan yang berisiko tinggi.
Mulai 22 Disember, Kerajaan Negeri Sarawak juga telah memperkukuhkan kawalan pintu masuk antarabangsa dengan mewajibkan semua pengembara dari luar negara dikuarantin di pintu masuk antarabangsa yang pertama di Malaysia sebelum dibenarkan untuk memasuki Sarawak atau meneruskan perjalanan ke destinasi seterusnya, serta wajib memiliki keputusan RT-PCR yang negatif sebelum diberi pelepasan dari kuarantin. 4 buah makmal hospital di Semenanjung mempunyai kapasiti untuk menjalankan saringan varian iaitu Hospital Tuanku Jaafar Seremban, Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta, Hospital Sungai Buloh dan Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh. Manakala 4 lagi hospital di Sarawak juga telah memperkukuhkan kapasiti makmal dengan menjalankan saringan varian. Saringan ini dijalankan ke atas semua pengembara dari luar negara serta kes-kes berisiko tinggi. Nanti saya akan jelaskan what is kes berisiko tinggi yang mana kita dah mula membuat genomic sequencing. Penjujukan genom penuh dijalankan oleh konsortium IMR, MOSTI, KPT, MGI yang terdiri daripada 7 ahli iaitu IMR, Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan KKM, IHCM Unimas, UMBI UKM, TIDRAC UM, Institute I Promise UITM dan MGVI MOSTI. Dalam kemeriahan sambutan Christmas dan Tahun Baru, orang ramai diingatkan agar sentiasa mengamalkan norma baru dan mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Saya nasihatkan kepada rakyat untuk melakukan ujian pengesanan COVID-19 kendiri menggunakan RTK antigen sebelum menziarahi sanak saudara, jiran tetangga maupun rakan taulan. Sekiranya bergejala, dapatkan rawatan dan tetap berada di rumah. KKM ingin mengingatkan agar individu yang diarahkan menjalani kuarantin wajib di tempat kediaman atau rumah untuk terus mematuhi arahan tersebut, kekal dalam bilik berasingan dan tidak bertemu dengan ahli rumah atau individu yang lain. Kerisauan sekarang ini adalah mereka yang dibenarkan HSO ataupun home quarantine. Mereka sekarang ini tidak lagi mengasingkan diri daripada ahli-ahli keluarga yang lain. Dan walaupun masih lagi dalam tempoh kuarantin yang sepatutnya mereka berada di dalam bilik berasingan, kita hanya bagi home quarantine kepada mereka yang ada bilik berasingan, kemudahan bilik berasingan. Tetapi didapati banyak laporan yang kita terima bahawa mereka sudah bergaul dengan ahli-ahli keluarga dalam rumah yang sama dan ini meningkatkan risiko penularan kes sekiranya mereka didapati positif. Sekarang ini kita telah menerima banyak kes di mana pada ujian pre-departure, ujian sebelum mereka berlepas ke Malaysia, keputusannya negatif. Tetapi setelah pulang ke Malaysia, ujian on arrival ataupun ujian bila mereka sampai atau tiba di Malaysia adalah positif. Ini bermaksud bahawa dalam tempoh 72 jam daripada mereka mengambil pre-departure test sehingga mereka mengambil on arrival test, mereka mungkin dijangkiti. Dan ini adalah disebabkan kebolehjangkitan Omicron adalah sangat-sangat tinggi dan mungkin mereka dijangkiti antara tempoh daripada pre-departure test sehingga on arrival test. Dan apa yang mereka buat adalah mereka balik ke rumah dan mereka terus bergaul dengan keluarga mereka dan ini boleh menyebabkan penularan di dalam keluarga dan ahli keluarga yang tidak kuarantin tu dia akan keluar ke luar sebab mereka tidak dikuarantin. Mereka pun tak tahu positif lagi sebab nak tunggu test PCR tu akan mengambil masa 1 hingga 2 hari. Dan apabila itu berlaku, mereka mungkin akan menjangkiti orang lain. Sebab itu kita sedang memikirkan apakah kaedah mungkin kita akan perketatkan ujian-ujian kita di pintu masuk antarabangsa. Tapi ini juga kita mesti melihat kepada kemudahan yang ada di KLIA untuk tidak menyulitkan mereka yang balik ke Malaysia. Mungkin kita terpaksa buat ujian PCR dan juga ujian rapid antigen supaya kita dapat tahu bahawa kalau mereka positif maka kita dapat mengasingkan mereka dan mereka tidak bergaul dengan keluarga mereka. Sebab saya nak bagi tahu daripada kes-kes varian Omicron yang dilaporkan pada 23
hingga 24 Disember, ya, sebanyak 49 kes. 30 daripada kes ini adalah daripada Arab Saudi, daripada mereka yang balik daripada umrah. Dan kita dapati bahawa sebahagian besar mereka tidak patuh kepada pengasingan daripada ahli-ahli keluarga. Mereka akan balik dan mereka akan bergaul dengan ahli-ahli keluarga mereka. Mereka akan menerima tetamu daripada jiran tetangga. Mungkin ada yang nak salam, nak ambil berkat, tapi akhirnya salam ambil Omicron. Ya, jadi saya harap perkara ini dapat dipatuhi. Yeah, this is serious. Ya, this is serious. Kita bagi kemudahan home quarantine. Sebab apabila kita dah buat keputusan, kita nak mengurus dan kita nak hidup dengan COVID-19, kita nak memudahkan. Kita tak ada lagi nak hantar ke quarantine station, ke hotel dan sebagainya yang menelan perbelanjaan yang banyak. Kita benarkan home quarantine. Tetapi kena patuhlah kepada home quarantine. Maksudnya asingkan diri. Ya. 30 daripada Arab Saudi, ada 5 kes daripada United Kingdom, ada 4 kes daripada Qatar, ada 3 kes daripada Amerika Syarikat, ada 2 kes daripada Nigeria, 1 Turki, 1 Italy, 1 Emirat Arab Bersatu, 1 Ghana, dan 1 lagi adalah local transmission yang kita syaki yang saya sebutkan tadi, 49 yang telah pun kita menjujukkan genom dan kita telah sahkan sebagai kes-kes Omicron yang baru yang kita telah laporkan pada 23 dan 24. Kebanyakan daripada kes ini, semua daripada kes ini kategori 1 dan 2. Itu I suppose the good news is that all the cases are category 1 and 2. Tidak ada gejala-gejala yang teruk. Tetapi ini menunjukkan 2 perkara. Satu adalah kemasukan Omicron semakin banyak, terutamanya daripada Arab Saudi. Ini semua penerbangan daripada Jeddah. Yang kedua, kemungkinan Omicron sudah berada di komuniti adalah agak tinggi. Disebabkan kes di Sarawak ini adalah seorang yang tidak ada sejarah perjalanan ke luar negara. Dia tak keluar pun. Maka ini menunjukkan bahawa sudah berada di komuniti dan kita menjangkakan bahawa kes-kes akan meningkat disebabkan Omicron sudah berada di komuniti. Sejauh mana severity ataupun sama ada Omicron ni memberi gejala yang lebih teruk daripada Delta, kita tak tahu. Ada beberapa kajian yang telah diterbitkan di United Kingdom yang menunjukkan mungkin Omicron ni tidak seganas Delta, tapi ini kita tak tahu sebab epidemiologi di UK dan Malaysia lain. Jadi kita tak tahu. Bila gelombang Omicron sampai ke Malaysia, kita tak tahu sama ada ia akan menyebabkan kemasukan hospital yang meningkat ataupun tidak. Kita akan buat langkah-langkah pencegahan. Yang pertama, of course, adalah program peak booster kita ataupun dos penggalak kita yang setiap hari semakin meningkat kadar dia dan kita akan perhebatkan lagi program booster. Yang kedua, bagi mereka yang mahu ke luar negara, kita sarankan untuk mendapatkan booster sebelum ke luar negara. Dan pada minggu depan saya akan umumkan interval yang baru yang akan kita pendekkan daripada dos kedua dan dos ketiga. Dan ini akan melayakkan sebahagian besar daripada penduduk Malaysia yang telah menerima dos pertama dan dos kedua untuk dapat dos ketiga. Jadi saranan, we strongly advise, Kementerian Kesihatan Malaysia strongly advises if you are planning to travel overseas for you to get your booster shot before you do so. And we will announce the new interval between the second and the third dose, which will be shortened early next week. Yeah, I will be making a formal announcement on that. Terutamanya mereka yang akan pergi ke Arab Saudi, sebabkan kita dah ada data yang menunjukkan banyak kes Omicron yang balik daripada Arab Saudi dan sudah pasti waktu umrah agak susah untuk nak jaga penjarakan dan sebagainya. Kita nasihatkan, strongly advise, once again, especially if you're elderly with comorbidities, nak pergi umrah, dapatkan dos penggalak sebelum anda pergi ke umrah ataupun mana-mana ke luar negara. Bagi mereka yang pulang daripada Arab Saudi pada minggu depan, tertakluk kepada pelaksanaan nanti, kita akan minta supaya mereka pakai peranti digital tracker bagi mereka yang pulang daripada Arab Saudi untuk kita memastikan bahawa mereka patuh
duduk di rumah, ya. Dan yang nasihat yang kedua yang tak dapat kita enforce unfortunately adalah tolong jangan keluar daripada bilik. Tolong jangan bergaul dengan ahli-ahli keluarga yang lain, dan tolong jangan menerima kunjungan daripada saudara mara dan sebagainya, ya, yang nak ambil berkat dan sebagainya. Itu tunggu sampai selesai kuarantin dulu, baru kita terima kunjungan daripada sanak saudara, rakan-rakan taulan dan sebagainya, ya. Saya nak maklumkan bahawa kita juga akan berusaha untuk meningkatkan lagi kapasiti penjujukan genom kita. Sekarang ini kita sudah meningkatkan kapasiti pada bulan depan kita akan meningkatkan kapasiti kepada 3,000 sebulan daripada konsortium makmal kerajaan. Saya telah minta daripada Kementerian Kewangan, Pembendaharaan, kita tambah lagi, kita outsource kepada makmal swasta. Kita tambah lagi mungkin 2,000 lagi sampel, 5,000 kita akan buat sebulan untuk kita meningkatkan lagi surveillance genomik kita. Ya, sebahagian kita buat dengan makmal kerajaan, sebahagian lagi kita akan outsource kepada makmal swasta. Cuma saya ingin maklumkan bahawa kaedah kita buat analisa kepada sampel ini ada dua sebenarnya. Yang pertama adalah dengan menggunakan di peringkat ketibaan itu sendiri. Kita dengan kit yang agak murah, kita sebenarnya dapat melihat kepada spike gene target failure, ya, sebab ada beberapa spike gene ataupun spike protein yang mana ada perbezaan antara Omicron dan Delta, dan dengan menggunakan spike gene target failure kit yang tidaklah kos tinggi sangat, kita dapat tahu sama dia presumptive Omicron ataupun tidak. Dan ini kita akan banyakkan, ya, sebab dia presumptive diguna kit saja, kit yang agak murah untuk kita dapat tahu sama ada dia presumptive Omicron ataupun tidak. Baru kita hantar ke makmal untuk dibuatkan jujukan. Jadi dia ada dua step, ya, dia ada dua step. Tapi sekarang ni saya dengan KP dah bincang, kita anggap bahawa presumptive ni adalah Omicron, ya, kita anggap bahawa presumptive Omicron. Sebahagian besar daripada sampel yang presumptive Omicron bila kita jujukkan dia memang Omicron. Yang mana kita tak dapat sahkan adalah kerana CT value dia terlalu tinggi dan virus load tak cukup untuk kita buat jujukan. Tetapi yang lain semua confirm. Bila kita dah buat spike gene target failure test dan kita buat genotyping assay, kita memang dah presumptive Omicron, dia disahkan memang Omicron bila kita buat whole genomic sequencing. Jadi itu sedikit perkara teknikal. Saya juga nak maklumkan berkenaan dengan dua perkara lagi. Yang pertama adalah strategi pemilihan sampel untuk kita buat jujukan genom. Yang pertama saya dah maklumkan bahawa semua kes positif yang kita kesan di pintu masuk antarabangsa akan kita buat genotyping assay, dan selepas itu akan kita buat jujukan genom sekiranya spike gene target failure itu menunjukkan bahawa presumptive Omicron. Tetapi kita juga akan memperluaskan lagi sampel surveillance kita. Sampel surveillance kita adalah seperti berikut: cases from area under close surveillance for high transmission or with a significant increase of cases in a short period of time. Jadi kalau kita tengok ada satu kawasan mana ada peningkatan kes yang mendadak dalam tempoh masa yang singkat, kita akan buat sampling di situ. Kedua, kes of course di pintu masuk antarabangsa, kawasan-kawasan di mana ada kanak-kanak, di mana kita melihat ada peningkatan dari segi kes kanak-kanak, juga kes-kes yang agak bergejala teruk di kalangan mereka yang berusia bawah 60 tahun dan tidak ada komorbiditi. Tiba-tiba kita melihat peningkatan kes kalangan healthy adult population dan ada kesan gejala teruk, dan kita akan buat. Kelima adalah pesakit-pesakit yang ada di ICU tetapi kemerosotan dia sangat cepat. Memang kita akan buat genomic sequence kepada itu. Kita juga akan memberi tumpuan kepada mereka yang BID case, brought in dead case, yang ada RT-PCR positif. Dan juga kita akan melihat kepada healthcare workers ataupun frontliners dan juga mereka di masyarakat
yang ada breakthrough infection tetapi mereka lengkap vaksinasi, terutamanya dapat dos penggalak tapi breakthrough juga. Mungkin kita akan juga buat surveillance kepada golongan-golongan tersebut dan kita akan dudukkan genom ataupun buat genotyping assay. Saya juga ingin maklumkan bahawa ada satu kes iaitu pengesanan kes Omicron di Indonesia yang baru pulang dari Malaysia. Ini dia balik ke Indonesia dan dikesan dia Omicron. Ini keluar dalam berita semalam ya. So saya nak maklumkan bahawa kes adalah lelaki berumur 20 tahun dan warga negara Indonesia. Kementerian Kesihatan Malaysia telah mendapatkan maklumat melalui Kedutaan Indonesia di Malaysia dan Kementerian Kesihatan Indonesia berhubung kenyataan Kementerian Kesihatan Indonesia bertarikh 23 Disember mengenai pengesanan kes positif COVID-19 varian Omicron pada 21 Disember. Ia susulan dari hasil ujian 16 Disember di Indonesia semasa dalam tempoh kuarantin selepas dia tiba daripada Malaysia. Beliau pulang ke Indonesia pada 10 Disember dengan ujian COVID-19 adalah negatif semasa ketibaan. Dia buat ujian di sini. Kita telah cek dengan Jabatan Immigration, negatif. So at some point between dia daripada depo immigration nak balik ke Indonesia, positif. Dan bila positif buat genomic surveillance, dia dapati Omicron. Hasil siasatan di Malaysia mendapati kes merupakan tahanan parti di depo tahanan Sebenyih apabila ditahan pada 22 September bersama 3 lagi rakan. Keempat-empat mereka telah melakukan saringan kemasukan ke depo pada 23 September dan semua negatif. Bila masuk ke depo kena buat saringan, negatif. Ya. Walau bagaimanapun, 2 rakannya telah dibebaskan pada 24 September kerana mempunyai dokumen lengkap. Hanya kes dan seorang lagi rakan, kes telah disabitkan kesalahan dan telah dihantar pulang ke Indonesia pada 10 Disember setelah selesai perbicaraan. Sehingga kini rakan kes yang pulang bersama dimaklumkan adalah negatif pada saringan kedua. So he's positive. Rakan dia yang balik sekali dengan dia, 2 kali buat test, negatif. Siasatan lanjut masih dijalankan untuk mendapatkan maklumat mengenai kontak rapat kes serta punca jangkitan. Saya nak maklumkan bahawa komunikasi dengan pihak Kedutaan Indonesia dan Kementerian Kesihatan Indonesia masih diteruskan bagi mendapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan kes tersebut. So kita sedang siasat dia kemungkinan dapat di mana. Sama ada dia dapat di Malaysia, dah bertular di Malaysia, di depo ataupun tidak. We are doing the investigation, kita sedang melaksanakan siasatan. Saya juga nak update lah mengenai dengan banjir sekarang ni. Saya nak maklumkan bahawa bilangan mangsa banjir positif COVID-19 adalah seramai ni adalah sehingga semalam ya adalah 405 orang. Dan di Kelantan 11 orang, di Pahang 103, di Selangor 285, Negeri Sembilan seorang, Melaka seorang, Kuala Lumpur seorang. Cuma saya maklumkan bahawa daripada 405 ni hanya satu saja kategori 3, yang lain semua kategori 1 dan 2 dan telah diasingkan di hospital PKRC ataupun dibenarkan untuk diasingkan di rumah. Okey, ada apa-apa soalan? Ya, Arif Muhammad dari Malaysia Kini. Soalan pertama nak minta OMB kalau boleh terangkan sikit mengenai terutama penularan kalangan yang Omicron yang balik daripada Saudi. Berapa YB kata tadi ramai, berapa ramai sebenarnya yang didapati tak kuarantin betul-betul di rumah ni, and what is the samples, what is the size of their close contacts because the family members tak kena kuarantin. Secondly, so on that we are investigating now. Kes-kes ni kita sedang buat siasatan di lapangan berkenaan dengan kontak rapat mereka. Ya. Okay. Satu lagi, do the enhanced border controls we introduced to limit the spread of the Omicron variant still makes sense sebab sekarang ni dah ada local transmission. Dan lagi satu, semalam PM order semua menteri-menteri kabinet untuk balik segera untuk membantu misi banjir ni. Dan memandangkan mereka ni balik dari luar negara, adakah mereka akan turut dikenakan perintah kuarantin yang sama atau ada special exemption untuk mereka? Terima kasih. Ya, buat masa ni mereka mesti menjalankan kuarantin. Ya, itu masih lagi sebab walaupun mereka dipanggil pulang, namun demikian
sangat-sangat penting untuk kita berwaspada, berhati-hati dalam hal ini dan perkara itu masih lagi terpakai. Bu Sulin, Code Blue, please. Morning, YB. Merry Christmas and Happy New Year. I have three questions. I'll just ask them one by one. The first one is, do you agree with the IHME's projections of Omicron leading to possibly 300,000 daily COVID cases in Malaysia by end January, but they also predicted a very, very minimal increase in hospitalizations and deaths? We have yet to make a prediction on the spread of Omicron, especially the severity of it. Much will depend on our epidemiological analysis of what happens with the cases that we've identified, the close contacts, and whether the close contacts prove to be positive, and also the category of infection. So I think it's too early for us to project what will happen in Malaysia. But based on what is happening in other countries, for certain, we know that Omicron is more transmissible. So with the news that there is possibility of community case in Sarawak, it follows that there will be a spike in cases over the next few weeks. How much and how severe, we don't know yet. Okay. My second question on that Sarawak case, because Yuka's statement yesterday about the possible local case said it was a woman, but then your statement today says it's a man. Can you just clarify? Yeah, it's man. It's a man. Okay. All right. About the Indonesian case who was in the Semenyih immigration depot, are you concerned about possible Omicron outbreaks in immigration detention centers? I mean, we saw huge outbreaks. We are looking at the depot now. We're working together with Jabatan Immigration to pick up any positive cases, and we can do the genotyping assay on the cases quickly to see if there's any presumptive Omicron there. Right. I mean, will SOPs be tightened at these immigration detention centers? Or? Immigration depot, the SOPs are very tight. They must test before they come in, and they test before they leave. So as far as the SOPs in and out of the depot is concerned, it's quite as far as testing is concerned. But we'll have a word with Jabatan Immigration on the conditions in the depot itself. Okay. My final question: did Hulu Langat MP Hassanuddin Muhammad Yunus break quarantine protocol upon returning from Pakistan? He was in Pakistan on December 19, and in the wee hours of December 22nd, he was already in his kawasan, out and about doing flood work. Yeah, we're trying to find out what happened in the case of Yang Berhormat Datuk Hassanuddin. He applied for quarantine exemption for a trip between the 8th to the 12th of December. He went for OIC meeting conference in Istanbul, Turkey, together with three other elected representatives. That exemption was approved because of the test and release protocol that we have for official travel. But on the 22nd, he arrived on the 22nd, and the initial exemption was overridden because he was asked to do home quarantine. And that is the last correspondence that we had with him. On the 20th of December, CPRC KKM issued email to Yang Berhormat Datuk Hassanuddin, who arrived on the 22nd, saying that we have approved his home surveillance order, home quarantine. So this is different. This is subsequent to the OIC exemption. So we are now investigating the case, seeing where he went. Did he go from Turkey onwards to Iran and Pakistan or wherever else he was, and why, upon receiving the HSO, the home surveillance order on the 20th, he broke his quarantine. So we will be looking into this. But of course, if he did break his quarantine, we can only fine him 1,000. His HSO is 7 days, is it?
Yes, his HSO is for 7 days. He's fully vaccinated. Will you be, so do all international arrivals, regardless of country, do they get a digital tracker or is it a pink wristband for certain Oh, countries? there's a pink wristband and a digital tracker for high-risk countries, which we've added Saudi Arabia on today. All right, okay, thanks, YB. Okay. Assalamualaikum YB, selamat pagi. YB, berikutan peningkatan kes dekat daripada banjir, macam mana KKM menjalankan kawalan untuk mencegah penularan dia dari meningkat? Sudah pasti kita kita bekerjasama dengan semua agensi-agensi kerajaan yang lain untuk memastikan seboleh mungkin SOP dipatuhi di pusat pemindahan sementara. Tapi kita faham di pusat pemindahan sementara mungkin keadaan dia agak sesak, kawasan dia tidaklah luas dan penjarakan itu agak susah untuk dilaksanakan. Tetapi kita ada pegawai-pegawai kesihatan di lapangan, di hampir setiap PPS kita ada doktor, kita ada jururawat kita yang akan menasihati orang ramai berkenaan dengan SOP yang boleh dilaksanakan, pemakaian pelitup muka dan sebagainya. Kita telah mengarahkan supaya ujian dibuat kepada mereka yang bergejala, ya, supaya kita tak perlu kita menjalankan ujian secara massa, kita buat ujian secara bersasar kepada mereka yang bergejala dan kita asingkan mereka cepat, ya. Dan yang ketiga adalah ubat-ubatan yang mencukupi di PPS dan juga di kawasan-kawasan banjir. Kita telah kerahkan banyak aset kita. Kita ada lori bergerak yang dibawa daripada negeri Johor hantar ke Pahang, Pahang yang ada di Pahang sekarang ini untuk memberi rawatan kepada mereka yang terkesan disebabkan banjir. Jadi kita memang dah ada tim medik di hampir setiap PPS, kita ada klinik-klinik bergerak, kita ada klinik medan dan sebagainya. Cuma yang saya nak ingatkan adalah perkara yang Tan Sri telah maklumkan kepada rakyat 2-3 hari yang lepas. Ini adalah berkenaan dengan penyakit-penyakit bukan COVID, ya. Terutamanya penyakit-penyakit yang dibawa dalam air ataupun waterborne disease, cholera, typhoid, leptospirosis dan sebagainya. Jadi saya faham agak susah kalau kita kata jaga kebersihan, sentiasa cuci tangan, ada kawasan yang tak ada air langsung. Ya, jadi kita harap rakyat akan berhati-hati kalau ada apa-apa gejala, demam dan sebagainya, sila hubungi KKM secepat mungkin. Okey, sebanyak tu. Alright, thank you. Terima kasih.